Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari ni saya nak buat perkongsian cerita motivasi. Alright. Santai-santai lah, asyik cerita trade je, asyik cerita forex je, tak best juga kan. Why not kita bakar diri kita dengan cerita-cerita motivasi. Okay, hari ni saya nak buat perkongsian tentang Japanese fish story. Alright. Okay, orang-orang Jepun ni memang kita tahulah dia suka makan ikan yang fresh, ikan yang mentah. Sebab tu kalau kita makan sushi kita akan nampak banyak unsur-unsur ikan di dalam tu lah. Okay, so jadi bila benda tu jadi satu permintaan yang tinggi, okay, so nelayan ni terpaksa keluar jauh ke laut untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak lah. Sebab stok dekat pesisiran pantai tu dah habis semua kan. Tapi once dia orang balik daripada pelayaran, sebab dia ambil masa yang jauh kan, so kebanyakan ikan yang sudah ditangkap di perairan yang jauh tu, dia dah jadi macam tak sedap lah. Dia macam jadi, orang kata lemau lah. Lemau, kalau biskut tu lemau lah. So persatuan nelayan perlu ada solution lah kan. Buat apa dia cari ikan banyak-banyak tapi bawa balik lemau, tak ada orang nak beli. So jadi so mereka pun mula membuat satu solution pertama lah, di mana mereka bina peti sejuk di dalam kapal mereka lah. Kapal nelayan ni bukan macam sampan kan. Kapal nelayan besar lah, so ada frozen, boleh buat peti sejuk punya, tak ada masalah. Tapi pelanggan-pelanggan di restoran masih bagi feedback ikan tak segar, ikan tak fresh. So kena komplain lagi. So hotel pun komplain lah pada peraih kan. Peraih pun komplain lah pada nelayan. Nelayan pun kata alamak, aku dah buat peti sejuk besar-besar, dia orang ni still kata ikan tak sedap. So jadi mereka terpaksa membuat solution yang lain lah, untuk memastikan ikan mereka dibeli Alah, macam kita berniaga kan, customer is always right. Okay, jadi dia orang buat solution kedua, iaitu dia orang tak frozen kan ikan tu, tapi dia orang bina satu akuarium yang besar untuk biarkan ikan tu hidup. Maksudnya dia masukkan ikan yang ditangkap tadi ke dalam akuarium dan biarkan ikan tu hidup lah. Maksudnya dia tidak beku kan. Dan dibawa balik ke negara Jepun lah. Tapi sadly still dapat komplain yang mengatakan ikan ni pun rasa macam sedikit lemau, tak segar, tak fresh. Aduh, satu hal pula, dah buat freezer pun tak okey, dah buat akuarium besar bagi ikan tu hidup, duduk dalam akuarium pun tak okey. So jadi apa lagi solution yang ada kan? Nelayan-nelayan pun mulalah pening. So beginilah keadaannya, nelayan mula pening. Nelayan siap ada mesyuarat tergempar lah, besar-besaran sang parlimen. Macam mana kita nak dapatkan solusi terbaik untuk kes ni? Dan finally dalam banyak-banyak nelayan tu adalah seorang nelayan bernama Cimai. Tapi bukan saya lah, nama dia je sama. Cimai dia pun kata, saya ada satu cadangan yang baik, dan kita boleh cuba benda ni dan saya rasa result dia akan menarik. So nelayan pun tanyalah, apa solution yang you boleh cadangkan? Alright. So dia punya jawapan yang terbaik ialah
dia orang kekal dengan countermeasure ataupun solusi akuarium tadi. Cuma dalam akuarium tu dia letak juga seekor ikan jerung lah. So ikan jerung kita tahu kerja dia makan ikan kecil-kecil ni je, kan? Alright. So jadi apa implikasi dia bila dia letak jerung dalam akuarium tadi? So implikasi dia ialah ikan-ikan kecil ni menjadi agresif. Menjadi agresif. Dia tidak lagi macam sebelum ni dia duduk dalam akuarium, dia ramai-ramai, dia tengok semua sama buat benda sama je, berenang-renang, tak ada aktiviti yang menarik lah. Macam sendu lah. So jadi sebab tu dia memberi kesan kepada dia punya body yang menyebabkan ikan tu rasa tak segar. Jadi bila ada seekor ikan jerung di dalam tu, apa yang berlaku ialah ikan-ikan kecil ni mula goyang, mula takut. So jadi dia akan sentiasa aktif. Maksud sentiasa aktif ni ialah dia sentiasa peka. Bila dia nak berenang kan, dia kena usah dulu. Jerung tadi kat mana? Jerung tadi kat mana? Dia kena usah dulu. So jadi dia akan sentiasa peka. Kalau sebelum ni dia sesama dia jalan santai-santai je, kan, buat tak tahu. Tapi bila ada seekor jerung dalam tu, dia pun mulalah. Dia nak berjalan tu mata dia melirik. Dia nak berenang kan, jalan pula. Dia nak berenang tu mata dia melirik kiri kanan. So jadi solusi ini telah memberi kesan kepada industri perikanan di Jepun secara keseluruhan, di mana ikan-ikan mereka bawa balik tu sentiasa segar sebab dia orang energize. Alright. So apa moral of the story is actually dalam kehidupan kita sebenarnya kita kena sentiasa ada challenge yang akan membawa kita ke satu level yang lebih baik lah, yang sentiasa akan buat kita energize setiap hari. Walaupun macam keadaan saya sekarang dengan penglihatan yang sangat rendah, dengan sakit yang saya lalui, tapi saya sentiasa nak energizekan diri saya dengan benda-benda yang boleh bagi manfaat pada saya. Dan bila saya nampak sesuatu yang menarik, saya nak cuba buat. Saya belajar tentang animation, saya belajar tentang photo editing, saya belajar tentang title effects, macam-macam lah. So kita jangan jadi orang kata stagnant tak ada, macam tak energize langsung dalam kehidupan kita ni. Sama juga kalau kita nak berjaya dalam salah satu bidang, kita kena ada something yang challenge diri kita. Sometimes kita nak result yang gempak, tapi usaha kita tu Allahu Akbar. So macam mana Allah nak bantu kita kalau kita jenis yang macam tu kan? Nak belajar trading tapi buat macam cikgu saya selalu, saya rasa saya semua orang kenal, suruh buat access 1000 screenshot pun tak nak buat. So macam mana kita nak mahirkan diri kita dengan environment benda yang kita nak buat? So jadi saya harap kisah ikan ni, ikan Jepun ni, sikit sebanyak membuka minda anda lah. Kenapa kita perlukan challenge dalam hidup ni. Alright, word of the story: don't create success and lie in it. You have resources, skill and ability to make a difference. Setiap dari kita semua ada kelebihan, kekuatan, ilmu yang kita boleh gunakan
terhadap diri kita, dan mungkin dengan benda ini kita boleh bantu orang lain. InsyaAllah. Dalam Islam pun kita sentiasa ditekankan untuk membantu sesama manusia. Alright. So jadi setiap kali kita rasa lemah, rasa minda tu, masukkan seekor jerung di dalam minda kita. Pastinya minda kita akan lebih cergas dan agresif. Alright. Itu saja perkongsian saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.